Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 14 akan membentangkan tentang sumbangan gerakan Islam di Filipina dan juga selatan Thailand. InsyaAllah di bawah tajuk ini kami akan menerangkan 5 poin penting, iaitu yang pertama pengenalan, kemudian yang kedua kerajaan Filipina, kemudian yang ketiga gerakan Islam di Filipina, yang keempat kerajaan Thailand dan yang kelima gerakan Islam di Thailand. InsyaAllah saya akan mulakan pembentangan iaitu dengan masuki bahagian pengenalan persamaan antara negara Filipina dan juga Thailand. Nama Puteri Nur Hazira binti Ramlan, nombor metrik 054634. Okey. Negara Filipina dan Thailand ini merupakan dua buah negara yang sering didapatkan dalam pelbagai perkara. Hal ini kerana ia mempunyai beberapa persamaan di antara kedua-dua buah negara tersebut. Apakah persamaan tersebut? Persamaan tersebut dijelaskan dalam 6 perkara, iaitu yang pertama, negara Filipina dan juga Thailand ini sama-sama menganut agama Buddha. Kemudian yang kedua, mempunyai iklim tropika. Negara Filipina dan Thailand ini berada di kawasan khatulistiwa dan mempunyai suhu yang sangat panas. Suhu yang sangat panas ini sangat sesuai untuk sektor pertanian. Kemudian persamaan yang ketiga, iaitu persamaan kedudukan geografi. Negara Filipina dan Thailand ini berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian terletak antara dua samudra, iaitu Samudra Hindi dan juga Samudra Pasifik. Kemudian persamaan yang keempat, iaitu persamaan dari segi budaya. Negara Thailand dan Filipina memiliki budaya, bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Hal ini kerana pewaris peradaban sebelumnya antar negara sama, iaitu rumpun Melayu Austronesia. Kemudian persamaan yang kelima, iaitu persamaan dari segi kepentingan. Memiliki tujuan untuk bersama-sama bekerjasama dalam hal-hal pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan sosial. Dan yang terakhir, persamaan aspek semulajadi. Di dalam persamaan aspek semulajadi ini terdapat 3 segi persamaan, iaitu dari segi pertanian, ternakan dan perikanan serta perlombongan. Dari segi pertanian, majoriti sebilangan besar penduduk negara Thailand dan juga Filipina ini adalah petani. Kemudian mereka memiliki tanah yang subur dan sesuai untuk tanaman, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Terdapat juga beberapa produk perkebunan yang unggul sepertinya kopi, teh, minyak kelapa sawit dan tembakau dan juga getah. Kemudian dari segi ternakan dan perikanan, negara Filipina dan Thailand ini mempunyai ternakan seperti lembu, kambing, ayam dan lain-lain, yang mana telah dikembangkan di negara-negara ASEAN, iaitu Filipina dan juga Thailand. Kemudian laut yang luas juga telah dapat menghasilkan komoditi ekspor ke negara lain seperti Jepun dan juga Kesatuan Eropah. Kemudian dari segi perlombongan, negara Filipina dan Thailand khususnya penghasilan minyak yang banyak membantu ekonomi negara ini. Kemudian mereka juga dapat menghasilkan arang batu, besi, emas dan lain-lain. Pengeluaran perlombongan juga membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk negara Filipina dan juga Thailand. Seterusnya kita masuk kepada kerajaan Filipina. Latar belakang kerajaan Filipina. Filipina atau nama rasminya Republik Filipina merupakan sebuah negara besar kepulauan unitari berdaulat di Asia Tenggara. Filipina ini terletak di Lautan Pasifik Barat dan terdiri daripada kira-kira 7,641 buah pulau. Wilayah Filipina terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian kepulauan besar, iaitu pada bahagian utara terdapat Kepulauan Luzon serta gugusannya. Kemudian pada sebelah selatan pula terdapat Kepulauan Mindanao dan juga gugusannya. Kepulauan Luzon dan juga Mindanao ini merupakan 2/3 daripada seluruh wilayah Filipina. Kemudian, sejak Januari 2018, Filipina merupakan negara Asia ke-8 yang paling ramai penduduknya dan negara ke-12 paling ramai penduduknya di dunia. Selain terkenal dengan negara kepulauan, Filipina juga sering dianggap sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di Asia Tenggara kerana Filipina dikatakan sangat aktif dalam hubungan internasional. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 1967 di mana Filipina bersama Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Singapura bersepakat membentuk organisasi regional yang disebut sebagai ASEAN, iaitu Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan negara-negara anggota serta melakukan perdamaian dan
stability di tingkat regional. Pada akhir abad ke-19 telah berlakunya Revolusi Filipina dan menghasilkan Republik Filipina yang pertama, yang pendek hayatnya diikuti juga dengan Perang Filipina-Amerika. Sejak dari itu, Amerika Syarikat memegang kedaulatan ke atas Kepulauan Filipina sehinggalah selepas berlakunya Perang Dunia Kedua apabila Filipina telah diiktiraf sebagai negara yang merdeka. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada sejarah kedatangan Islam di Filipina. Filipina pada asalnya adalah sebuah kerajaan Islam yang hebat pada zaman dahulu. Namun, keadaan berubah sekelip mata selepas kedatangan Sepanyol ke Filipina pada tahun 1565. Banyak teori kedatangan Islam di Filipina. Frasa kedatangan Islam itu sendiri menurut Carmen A. Abu Bakar menyatakan bahawa secara umumnya kedatangan Islam ini berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Teori yang pertama, kedatangan Islam disulu mengikut Said Muhammad Naqi Al-Attas dalam bukunya Historical Fact and Fiction. Islam telah sampai ke Filipina seawal abad ke-13 apabila pendakwah berbangsa Arab dengan gelaran Tuan Masyaika menjejakkan kakinya di Pulau Sulu. Dalam teori yang pertama ini telah dikatakan bahawa Tuan Masyaika yang berbangsa Arab telah menjejakkan kakinya di Pulau Sulu kemudian telah berkahwin dengan anak pemerintah di negara tersebut. Jadi berlakulah penyebaran Islam di negara tersebut apabila berlakunya perkahwinan antara Tuan Masyaika bersama seorang perempuan yang dikatakan anak pemerintah pada ketika itu. Seterusnya, teori yang kedua, kedatangan Islam di Mindanao yang dibawa oleh Syarif Muhammad Kambusuan. Syarif Muhammad Kambusuan ini menyebarkan Islam di Mindanao dengan cara paksaan, iaitu mengajak semua orang mengikutinya, kemudian baru beliau memasukkan mereka ke dalam Islam. Hal ini telah dibuktikan adalah salah kerana memaksa mereka untuk memeluk Islam, iaitu dengan kaedah cara paksaan lah. Tapi berdasarkan kaedah ini, Syarif Muhammad Kambusuan ini berjaya menarik ramai penduduk di Mindanao untuk masuk ke dalam Islam. Baiklah, jadi berdasarkan teori-teori berkaitan sejarah kedatangan Islam di Filipina, jelaslah menunjukkan keseragaman fakta dan juga menampakkan perkaitan fakta antara satu sama lain walaupun ketiadaan tarikh yang jelas dan kekurangan data kajian formal mengenai hal ini. Perkahwinan dengan keluarga pemerintah juga menjadi pilihan utama para penyebar agama Islam kerana peri pentingnya jalinan antara masyarakat dan pembesar tempatan serta status sosial seseorang individu yang ingin mendapatkan pengaruh. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada gerakan Islam di Filipina, iaitu yang pertama gerakan Barisan Pembebasan Islam Moro, iaitu MILF. Barisan Pembebasan Islam Moro MILF itu pada latar belakangnya merupakan Moro Islamic Liberation Front, adalah sebuah pertubuhan yang ingin menubuhkan kerajaan Islam di Filipina hasil pecahan daripada Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF. MILF telah ditubuhkan pada tahun 1977 yang diasaskan oleh Hashim Salamat, seorang bangsawan berpendidikan agama setelah berlakunya perselisihan dengan MNLF di bawah pimpinan Nur Miswari. Seterusnya, MILF juga adalah barisan hadapan gerakan Islam di tanah air bangsa Moro di Mindanao dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, dan kemunculannya adalah disebabkan oleh konflik yang berlaku dan rasa tidak puas hati yang berleluasa oleh bangsa Moro terhadap hak menentukan nasib diri. Pemimpin terkini MILF ialah Al-Haj Murad Ibrahim. Gerakan ini juga adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan sepenuhnya wilayah selatan Mindanao daripada kerajaan Filipina untuk bangsa Moro yang majoritinya beragama Islam. MILF ini merupakan gerakan Islam yang kedua yang muncul setelah MNLF dan akhirnya diikuti oleh Abu Sayyaf Group, iaitu ASG, yang muncul membawa konflik yang sama. Sumbangan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF ini terdapat tiga aspek, iaitu politik, ekonomi dan juga dakwah. Dari segi politik, MILF telah meningkatkan serangan diplomatik melalui rundingan damai untuk memajukan dan melindungi kepentingannya sebagai gerakan kebebasan. Mereka juga telah mengirim surat kepada Amerika Syarikat untuk menyatakan bahawa MILF merupakan gerakan pembebasan dan bukannya gerakan pemberontak. Kemudian MILF juga berusaha memberi sumbangan dalam ketenteraan. MILF telah memperkuat kemampuan ketenteraan dengan memperbanyakkan
kubu-kubu di tanah air bangsa Moro. Kemudian MILF juga telah menubuhkan kem latihan ketenteraan di mana mereka boleh memperkuatkan kemampuan sebagai gerakan pembebasan yang berlandaskan kepada Islam dengan mengambil alih serta melatih mereka dalam memerangi musuh. Terdapat dua kem latihan utama iaitu Akademik Tentera dan Akademik Tentera Darul Iman. Kedua kem ini telah menghasilkan ribuan tentera dengan pengorbanan dan komitmen terhadap agama Islam. Kemudian MILF juga telah memberi sumbangan dari segi politik iaitu dengan menubuhkan kilang senjata api bagi mengurangkan penggunaan perbelanjaan barang perang. Baiklah, seterusnya sumbangan dari segi ekonomi. MILF telah merancang program yang akan dilaksanakan fasa demi fasa dalam jangka masa 20 tahun yang merangkumi semua aspek perjuangan di jalan Allah dan usaha manusia meliputi peternakan dan penubuhan, perusahaan kecil di kawasan yang dikuasai MILF sendiri. MILF telah melaksanakan program kebersihan diri ataupun disebut sebagai program kemandirian. Program ini bertujuan untuk mendorong bangsa Moro secara umumnya dan anggota organisasi khususnya supaya menyertai program ini bagi memenuhi keperluan asas harian mereka dalam menggelar kebebasan dan juga penentuan nasib sendiri. Seterusnya, MILF juga lebih memusatkan perhatian mereka pada aktiviti pertanian seperti menanam jagung, pisang, memelihara haiwan dan juga aktiviti lain yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup mereka. Dalam aspek ini, Hashim Salamat telah mengerah pengikutnya bagi menggunakan teknik kerja keras dalam perkenaan iaitu bekerja dengan cara moden bagi mendapatkan hasil yang tinggi. Kemudian MILF juga telah menubuhkan beberapa buah koperasi untuk mengurus dan mengatur aktiviti pertanian yang berbeza. Hal ini telah memberikan sejumlah subsidi kepada petani yang memerlukan untuk penanaman ladang mereka. Sumbangan yang terakhir MILF lakukan dari segi ekonomi, mereka telah menubuhkan komuniti yang melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan yang bercorak mengikut prinsip pemerintahan Islam dengan membina beberapa buah masjid, sekolah agama dan juga pasar serta mengarahkan rakyatnya untuk melakukan perniagaan secara kecil-kecilan yang menuai pelbagai jenis barang, khususnya barang keperluan. Seterusnya, sumbangan MILF dari segi dakwah. Salah satu objektif penubuhan MILF adalah sebagai gerakan kemerdekaan Islam yang menjadikan Allah sebagai yang tertinggi. Pengasas MILF iaitu Al-Hajj Murad telah memberi jaminan kepada umat Islam bahawa jihad di tanah air bangsa Moro adalah sebahagian daripada perjuangan global. MILF telah menerapkan sistem Islam dalam semua perkara. Antara usaha yang dilakukan ialah penubuhan kem Abu Bakar As-Siddiq, Bushra dan juga darapan yang berfungsi sebagai model untuk berdakwah. Kemudian MILF juga telah menyediakan cara untuk berfikir, memahami, belajar dan mengakui yang benar dalam penyampaian dakwah mereka. Sumbangan MILF dalam kategori ini juga bermatlamatkan mencapai kesyahidan agama yang tertinggi. Kemudian yang terakhir, antara sumbangan MILF dalam segi dakwah, MILF juga telah melaksanakan perbincangan syariah yang dipersetujui oleh jawatan kuasa pusat MILF. Berikutan peristiwa itu, banyak penjenayah yang disabitkan bersalah telah dihukum oleh Mahkamah Syariah MILF. Sumbangan ini jelas membuktikan keberkesanan dakwah yang dilakukan oleh MILF itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nabila Huda binti Abdullah, nama matrik 054677. Okey, baiklah, saya akan sambung gerakan yang seterusnya yang terdapat di Filipina iaitu The Raja Sulaiman Movement. Okey, kita masuk pada latar belakang Raja Sulaiman Movement SRM. SRM merupakan salah satu gerakan radikal Islam pertama yang dipimpin oleh Hilarion del Rosario Santos atau dikenali dengan nama Ahmad Santos pada tahun 2001. Pada tahun 1995, ketika awalnya gerakan ini dikenali dengan nama Fi Sabilillah Dakwah and Media Foundation FSDMFI yang menuntut penyebaran jihad dan pembaharuan seluruh negara Filipina menjadi negara Islam. Penubuhan gerakan ini mempunyai kaitan dengan Al-Harakah Al-Islamiyah AHAI atau Abu Sayyaf Group ASG yang telah diasaskan oleh Abdul Rajak Janjalani.
Objektif utama penubuhan RSM untuk menukar seluruh Filipina menjadi negara Islam, yang mana tujuan awalnya adalah hanya ingin menubuhkan sebuah bandar Islam di Luzon, di mana orang Islam dapat melaksanakan undang-undang syariah Islam dengan selesa dan bebas. RSN mempunyai strategi yang tersendiri, iaitu menggabungkan jihad dengan dakwah. Gerakan ini turut menyasarkan ekonomi negara Filipina supaya sumber ekonomi negara semakin lemah yang diguna pakai dalam memerangi umat Islam di Filipina. Okey, baiklah, kita masuk kepada sumbangan Derajah Sulaiman Movement RSM. Terdapat dua aspek sumbangan, iaitu aspek dakwah dan aspek politik. Okey, aspek dakwah berlaku penyebaran serta perkembangan agama Islam di Filipina. Oleh kerana Ahmad Santos adalah seorang pengamal media, beliau menggunakan kelebihan yang dimiliki dalam menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Filipina melalui rangkaian medianya sendiri. Maka segala maklumat yang ingin disampaikan tidak terbatas dan tidak terhad kepada masyarakat tanpa gangguan daripada pihak lain. Beliau juga menggunakan media elektronik seperti radio, televisyen dan surat khabar dalam menyebarkan maklumat tentang Islam. Seterusnya, kejayaan RSM dalam proses mengislamisasikan masyarakat Filipina terus berlaku. Penyumbang terbesar dalam peningkatan jumlah orang yang memeluk Islam adalah pekerja Filipina yang bekerja di luar negara, OFW, atau dalam kata yang jelas masyarakat Filipina yang bekerja di luar negara. Pekerja-pekerja ini telah didedahkan dengan ajaran Islam ketika bekerja di pelbagai negara Timur Tengah. Golongan tabligh turut memainkan peranan dalam kebangkitan Islam radikal mu'alaf Islam. Golongan ini sangat aktif dalam mengajar Islam kepada orang luar yang datang ke Mindanao dari pelbagai negara seperti Libya, Pakistan dan Mesir. Baiklah, sumbangan yang seterusnya daripada aspek politik. RSM berjaya menarik minat organisasi yang lain dengan mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan mereka dan NGO-NGO lain yang terdapat di Filipina. Ini dapat dilihat apabila Ahmad Santos telah pergi melawat ke kamp MILF, iaitu bagi mengadakan wawancara dengan pengasas MILF, iaitu Hashim Salamat. RSM mempunyai hubungan yang lebih langsung serta rapat dengan organisasi yang berada di Timur Tengah berbanding dengan gerakan yang lain. Maka, apabila mempunyai hubungan yang baik dengan badan organisasi yang berada di Timur Tengah, boleh mendapatkan bantuan sokongan sama ada dari segi dana, kewangan dan sebagainya. Selain itu, RSM telah menggunakan kelebihan yang dimiliki, iaitu hubungan yang baik dengan MILF dan Abu Sayyaf Group ASG untuk mendapatkan bantuan seperti latihan dan logistik dalam menambah baik organisasi mereka. RSM juga telah menerima dana daripada Abu Sayyaf Group ASG, Jemaah Islamiyah JI dan sebagainya melalui Overseas Filipino Workers OFW yang bekerja di Arab Saudi. Malah dengan kerjasama bersama ASG, Jemaah Islamiyah dan Al-Qaedah mampu melaksanakan misinya dan seterusnya matlamat SRM dapat dicapai kerana mempunyai banyak sokongan daripada pelbagai pihak. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Kerajaan Thailand. Latar belakang Kerajaan Thailand. Muncul revolusi Thai 1932 di mana sistem monarki mutlak digantikan dengan pemerintahan berparlimen dengan sistem raja perlembagaan yang keanggotaannya didominasi oleh mereka yang dari kalangan tentera. Kemuncaknya ketika di bawah pemerintahan Bibul Songkran ketika dia menukarkan nama negara dari Kerajaan Siam menjadi Kerajaan Thailand pada tahun 1939. Pertukaran nama tersebut tidak hanya terhadap nama kerajaan, malah dalam keseragaman etnik dan budaya menjadikan etnik dan bahasa Thai yang utama.
Pergantian tersebut menjadi semakin membimbangkan kerana ia mengancam penghapusan identiti Melayu. Pergantian sistem pemerintahan tersebut seterusnya diikuti dengan radikal pemimpin kerajaan pusat terhadap wilayah di selatan Thai. Ketika era pemerintahan Raja Mutlak, orang Melayu tempatan masih mempunyai wakil dalam badan pemerintahan Thailand. Namun di era sistem Raja Perlembagaan, wakil daerah telah dihapuskan. Pridi Banomyong berusaha untuk memulihkan pemerintahan demokrasi di Thailand dan telah memenangi pilihan raya pada 6 Januari 1946, tetapi pemerintahannya gagal kerana mempunyai perselisihan dengan Kwan Ap Hai Won yang dilantik sebagai Perdana Menteri. Pada November 1947, golongan tentera melakukan rampasan kuasa dan kemudiannya siang sering berlaku rampasan kuasa dan kerajaannya sering bertukar kuasa. Okey, baiklah. Seterusnya, sejarah kedatangan Islam di Thailand. Sejarah awal kedatangan Islam di selatan Thailand perlu melihat sejarah awal negeri Patani. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat negeri Patani pada awalnya mempercayai wujudnya kuasa gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai kepercayaan mereka amalkan semenjak purbakala lagi, seperti kepercayaan animisme dan kepercayaan agama Hindu-Buddha yang turut berkembang kemudiannya. Negeri Patani adalah sebuah negeri yang terkenal sebagai pusat perdagangan yang terpenting dan ramai pedagang-pedagang dari luar seperti China, India, Arab dan Jawa. Pedagang dari India dan Arab menduduki pusat perdagangan negeri Patani pada akhir abad ke-12 dan telah berkahwin dengan penduduk tempatan serta telah membentuk asal-usul masyarakat Islam. Lebih daripada 3 abad selepas itu, Islam tersebar luas di kawasan tersebut sehingga mempengaruhi golongan istana untuk memeluk agama Islam. Raja negeri Patani, orang yang pertama yang memeluk agama Islam ialah Raja Payatunakpa, seperti mana yang telah diperjelaskan oleh Thew dan D.K. Wyak dalam bukunya Hikayat Patani. Apabila raja menganut agama Islam, maka rakyat jelata yang belum menganut agama Islam pun turut menganut agama Islam dan syariat Islam mula berkembang. Okey, baiklah, kita pergi kepada gerakan Islam yang terdapat di selatan Thai, iaitu Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani ataupun PULO. Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani PULO telah ditubuhkan pada 22 Januari 1968 dan telah bergiat secara aktif di bawah pimpinan Khabil Abdul Rahman atau dikenali dengan Kadir Kota Nila Bera. Gerakan ini ditubuhkan bertujuan membentuk sebuah negara Patani merdeka bertitik tolak daripada asal-usul sejarah wilayah Patani yang pernah mempunyai kerajaan sendiri sebelum berlakunya penjajahan Siam selepas campur tangan British. Organisasi ini memperjuangkan ideologi Uban Tapekma, iaitu agama Islam yang merupakan jalan yang benar, bangsa termasuk bahasa dan budaya, nasionalisme iaitu wilayah dan ekonomi, dan kemanusiaan. Antara objektif perjuangan PULO ialah menuntut kemerdekaan bagi selatan Thailand daripada pemerintahan kerajaan Siam dan berusaha mendapatkan kembali hak pemerintahan autonomi bagi selatan Thai sekiranya proses mencapai kemerdekaan tidak berjaya. PULO merencanakan perjuangan mereka menerusi 2 kaedah. Kaedah yang pertama, tindakan tanpa kekerasan seperti penggunaan saluran politik, diplomasi dan rundingan, dan kedua, tindakan secara kekerasan seperti penggunaan saluran ketenteraan apabila polis dan tentera kerajaan menjalankan operasi menghapuskan puak pemisah. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyitah binti Zulkifli, nombor metrik 054818. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang sumbangan Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani, iaitu atau nama singkatannya PULO, kepada 3 aspek, iaitu aspek politik, ekonomi dan juga pendidikan. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang sumbangan Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani, iaitu PULO, dalam aspek politik. Antara sumbangan Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani PULO dalam aspek politik adalah PULO dapat membawa suara-suara rakyat melalui wakil-wakil rakyat ke Parlimen Thailand mengenai masalah dan isu yang berlaku di sana. Selain itu juga, antara sumbangan lain yang dilakukan oleh PULO dalam aspek ini adalah PULO dapat mengembalikan tanah-tanah yang telah dikuasai oleh orang Siam kepada orang Melayu, dan melalui sumbangan yang telah dilakukan PULO ini, rakyat-rakyat di selatan Thailand
mempunyai hak untuk memperjuangkan dan mempertahankan tanah mereka daripada dijajah oleh Siam, dan hal ini menjadikan rakyat-rakyat menghargai jasa dan sumbangan yang telah dilakukan oleh Pulu dalam memperjuangkan tanah-tanah rakyat. Di samping itu, antara sumbangan lain yang telah dilakukan oleh Pulu dalam aspek politik ini ialah Pulu menjadikan dunia-dunia luar mengetahui tentang keadaan semasa yang berlaku di selatan Thailand, yang mana telah berlakunya pergolakan senjata dan peperangan. Okey, seterusnya, Pulu juga berjaya membawa isu Patani ini kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB, yang mana merupakan sebuah pertubuhan antarabangsa yang mempunyai matlamat yang utama sebagaimana yang ditetapkan dalam piagamnya, iaitu untuk mengelakkan pertikaian, menegakkan hak asasi manusia yang utama dan membaiki taraf hidup penduduk seluruh dunia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sumbangan Pulu dalam aspek ekonomi. Antara sumbangan Pulu dalam aspek ekonomi adalah Pulu dapat meningkatkan taraf ekonomi orang Islam yang miskin, yang mana mereka tidak mempunyai tanah sendiri, dan melalui sumbangan yang telah dilakukan oleh Pulu ini, mereka dapat memiliki tanah kerajaan. Selain itu juga, Pulu menghantar tanah sebanyak 6 ekar dalam satu keluarga, terutamanya orang Buddha di selatan Thai. Dan yang terakhir adalah Pulu juga menubuhkan persatuan nelayan, pekebun dan peladang untuk menjana pendapatan mereka di samping menyara hidup sekeluarga. Okey, seterusnya, sumbangan Pulu dalam aspek pendidikan. Yang pertama, Pulu memberi peluang kepada para pelajar yang miskin atau tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara, yang mana ia ditanggung sepenuhnya oleh Pulu. Dan hal ini dapat memberi peluang kepada para pelajar yang menyambung pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Di samping diberikan keistimewaan oleh gerakan Pulu ini dari aspek kewangan, keperluan semasa belajar dan sebagainya. Selain itu juga, Pulu menghantar pemuda-pemudi ke Timur Tengah untuk menuntut ilmu dalam pelbagai bidang. Antaranya adalah bidang kedoktoran, kejuruteraan, ketenteraan dan juga bidang agama. Dan yang ketiga adalah Pulu memimpin institusi pondok yang menempatkan ramai pelajar dari seluruh pelosok dunia. Dan mengenai sejarah kepimpinan dalam institusi di Patani, kebanyakan institusi pondok di Patani berada di bawah pimpinan Pulu. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang gerakan Islam yang kedua di selatan Thailand, iaitu Young Association of Thailand atau Angkatan Belia Islam Thailand, YMAT. YMAT adalah salah sebuah organisasi Islam yang paling aktif di selatan Thailand, dan ia ditubuhkan pada 13 Oktober 1964 oleh sekumpulan ahli perniagaan kecil Muslim dan para pelajar daripada Universiti di Bangkok. Pengasas YMAT adalah seorang pegawai tentera yang bernama Udom Tapawatana, dan YMAT mempunyai 20 pemimpin, dan pemimpin pertama YMAT adalah Damron Samut Kojon, dan kini dipimpin oleh Nik Manansai Sama Ali, iaitu seorang pengetua daripada sebuah sekolah kerajaan Thailand di Patani dan juga merupakan salah seorang penduduk di wilayah Yala yang mana majoriti masyarakatnya menganut agama Islam. Okey, seterusnya, sejak dari tahun 1997, ketua organisasi YMAT adalah merupakan seorang Melayu Muslim Thailand. Dan YMAT bermula dengan sebuah kelab komuniti Muslim yang kecil, dan permulaan institusi YMAT adalah melibatkan program-program di masjid. Dan seterusnya, YMAT menyasarkan kegiatan sosialnya yang mana mengajar masyarakat tentang Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan Angkatan Belia Islam Thailand, YMAT, kepada 3 aspek, iaitu politik, pendidikan dan juga sosial. Okay, dari aspek politik, YMAT telah bekerjasama dengan agensi seperti Suruhanjaya Rekonsiliasi Nasional, Jawatan Kuasa Nasional Hak Asasi Manusia Thailand, Persatuan Undang-Undang Antarabangsa Thailand, UNICEF dan lain-lain mengenai pelbagai isu yang berkaitan dengan konflik yang berlaku di selatan Thailand. Seterusnya, YMAT juga menjadikan sistem politik gerakannya adalah salah satu sistem politik yang berkualiti melalui pengambilan pelajar Muslim yang mempunyai potensi kepimpinan yang tinggi daripada kumpulan sasaran yang lain.
Okey, seterusnya dalam aspek sosial pula, YMAC telah mengumpul dana zakat atau derma pada bulan Ramadan bagi kegunaan kebajikan dalam kalangan orang yang miskin. Hal ini dapat membantu meringankan beban orang-orang yang fakir miskin itu di samping mereka bekerja untuk menampung perbelanjaan mereka sekeluarga. Seterusnya, YMAC juga memberikan beasiswa kepada pelajar Muslim yang aktif dalam pendidikan awam, dan hal ini dapat menarik minat pelajar tersebut dalam terus berusaha untuk meningkatkan pembelajaran dan pendidikan yang mereka ceburi. Di samping itu, YMAC menyumbang dana dan mengadakan kempen hak asasi manusia di Palestin dan juga Iraq. Hal ini menggambarkan bahawa gerakan YMAC bukan sahaja bersikap prihatin kepada masyarakat dalam negara sendiri, malah juga bersikap prihatin kepada golongan-golongan yang memerlukan di negara-negara yang luar. Okay, selain daripada itu, YMAC juga mengadakan pembelajaran kepada orang awam, contohnya mengadakan kempen kesedaran HIV. Dalam aspek pendidikan pula, YMAC merupakan organisasi Muslim yang pertama yang memperkenalkan pendidikan Islam prasekolah di selatan Thailand. Seterusnya, YMAC menubuhkan sistem pendidikan kebangsaan untuk kanak-kanak di selatan Thailand, dan melalui pendidikan ini, ia menjadi satu proses kepada pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta penerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia yang mana dididik dari zaman kanak-kanak lagi. Di samping itu juga, sejak tahun 1990, YMAC telah melatih guru qiraat melalui bengkel bulanan dan bekerjasama dengan pusat pentadbiran daerah dalam pelbagai jawatan kuasa Islam wilayah di daerah tersebut. Okay, yang terakhir adalah YMAC juga menjalankan bengkel seperti tafsir Al-Quran, pembelajaran berkaitan dengan kajian Al-Quran yang berpusat di Bangkok, Patani, Yala, Songkhla dan juga Krabi. Kesimpulannya adalah gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia mempunyai sumbangan mereka yang tersendiri, tidak kira dari aspek politik, ekonomi, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Dan gerakan-gerakan ini sering mendapat tentangan dan dilabel sebagai terorisme, yang mana pendapat ini mengaitkan tentang hubungan dengan gerakan global seperti Al-Qaeda dan juga Jemaah Islamiyah. Antara gerakan yang dikatakan sebagai terorisme ini adalah MILF, PULO, Raja Sulaiman dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini juga sering dikaitkan dengan aktiviti keganasan yang meragut nyawa orang-orang awam. Namun demikian, tindakan terorisme tersebut berlaku sebagai tindak balas terhadap perlakuan kerajaan, khususnya tentera dan polis yang menindas dan menangkap penduduk tempatan secara diskriminasi dan tidak berperi kemanusiaan. Walaupun negara-negara ini dilabel sebagai pemberontak atau gerakan pemisah, tetapi mereka tetap memberikan sumbangan yang banyak dalam pelbagai aspek, termasuklah aspek politik, sosial dan pendidikan. Dan melalui sumbangan-sumbangan yang disumbangkan oleh gerakan-gerakan ini kepada pelbagai aspek tersebut, ternyata memberi kesan yang besar kepada rakyat. Contohnya dalam aspek pendidikan, gerakan PULO memberi peluang kepada para pelajar atau pelajar yang miskin tidak mampu untuk melanjutkan pembelajaran ke luar negara, yang mana ia ditanggung sepenuhnya oleh PULO. Hal ini dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk menyambung pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi, di samping diberikan keistimewaan oleh gerakan PULO dari aspek persediaan kewangan, keperluan semasa dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.